wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin muslimin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta sedar kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana takwa, takut kepada Allah itu diberi makna seperti mana dikata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa huwal khawful minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa ataupun takut kepada Allah itu adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita dan sentiasa kita rasa kata kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di masa yang sama, takwa juga adalah kita kerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita, iaitu Al-Quran. Apa yang Allah kata wajib, itulah kewajipan kita wahai hamba Allah untuk lakukan perkara itu. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala katanya haram ataupun larang, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala sedia untuk nak paling belakang dan tinggal perkara yang tersebut. Di masa yang sama, takwa juga boleh memberi arti kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita walaupun sedikit. Kadang-kadang kesihatan kita yang tidaklah sekuat-kuat seperti mana orang yang kuat, tapi kita sentiasa redha walaupun harta benda yang Allah bagi kepada kita, walaupun tidaklah sebanyak-banyak seperti mana orang lain banyak, tapi kita sentiasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga boleh menandakan kita selaku hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, takwa juga boleh memberi makna kepada kita, iaitu kita guna masa yang Allah Subhanahu wa taala bagi usia kepada kita yang berbeza-beza, tapi kita kejar masa itu dengan kita menyiapkan amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh sebagai persiapan kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kelak nanti, iaitu di hari akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun liman atallaha biqalbin salim. Di hari yang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita harta benda yang kita kejar, semuanya kita di atas muka bumi ini kadang-kadang, dan juga anak pinak yang kita puji mereka, didik mereka kadang-kadang, di hari akhirat nanti tak ada arti sikit habis pun bagi kita, kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang ataupun hati yang tenang, rasa gembira apabila jumpa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suasana yang penuh dengan musibah dan juga banyak ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di zaman kita. Dan tak pelik kita digelar sebagai umat akhir zaman. Sebab akhir-akhir ni banyak benda yang berlaku pelik-pelik. Kadang-kadang benda kita tak pernah jangka dia nak berlaku dan dia berlaku. Sama ada penyakit-penyakit yang pelik-pelik. Benda perkara yang berlaku yang di atas muka bumi ini beberapa tempat tak pernah berlaku sebelum ni akan berlaku. Kadang-kadang tahun ini baru lepas tak banyak, tapi musibah perkara yang berlaku tu berbagai-bagai yang berlaku di kelana itu. Kadang-kadang benda tu berlaku dengan kita sendiri, tuan-tuan. Apakah erti yang Allah Subhanahu wa taala mengujikan kita umat akhir zaman ini supaya kita mengingatkan kepada dia dan juga kita kembali kepada dia. Baru-baru ni kita dengar berita betapa dahsyatnya gempa bumi, zilzal yang berlaku di Morocco sana. Dan sebelum itu juga puluh ribuan manusia, hampir 50,000 lebih manusia mati berlakunya gempa bumi di Turki dan juga Suria. Itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang beriman sedar bahwasanya kesudahan kita bukan di sini selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah sebut, wala yuziqannahum min azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita, kita boleh lihat dengan kata mata kita, itu adalah hanya azab yang paling ringan sekali, tuan-tuan.
Walaupun orang mati, puluh ribu orang mati, juta orang mati sekalipun, tapi Allah kata ini adalah azab yang paling ringan sekali. Bukan lagi azab yang paling berat, tapi semua itu yang Allah uji kenapa dalam muka bumi ini, la'allahum yarji'un. Supaya kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah, carinya redha Allah, kembali kepada Allah cepat-cepat. Cari jalan kembali kepada Allah cepat-cepat. Di masa yang sama, banyak juga fasad, perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, lain mai pada Allah, yang juga mari pada kaki tangan manusia dia yang buat. Sama ada berlaku bedih sana, bedih sini, bunuh sana, bunuh sini. Seorang anak gamuk deraka kepada dua ibu bapa dia. Seorang isteri gamuk deraka kepada suami dia. Seorang ayah dan juga anak ibu tergamuk deraka kepada anak dia, dengan lalainya ajaran Islam kepada anak dia. Baru-baru ni 2-3 hari kita dengar berita berlaku, tuan-tuan. Seorang pemuda umur 14 tahun boleh berdia orang dalam hang yang besar dibakar, menjebak di antaranya liendah benda-benda yang ada di masyarakat sekarang. Seperti mana Allah sebut, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa yang berlaku di atas muka bumi ini keji sangat, binasa sangat, kuat sangat, bukan main pada siapa. Kadang-kadang kita tak boleh salah kepada Allah, kita sendiri yang laku benda tu. Kita sendiri yang melakukan dosa banyak di atas muka bumi ini, sampai Allah menurunkan ujian juga bala kepada kita. Itu sebagai pengajaran dan juga muqaddimah iktibarah dalam hari Jumaat yang berkah ini, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Munasabah yang saya sebut semua itu adalah peringatan untuk kita selaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lagi kita hamba yang beriman ini cari jalan cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cari jalan belajar ilmu-ilmu agama Allah supaya kita dekat dengan Allah dan selamat di dunia ini juga akhirat sana. Satu konsep, satu perkara yang saya ingin kongsikan dalam khutbah yang berkah ini. Satu sunnah Nabi SAW ditinggal, dilupa oleh kita selaku masyarakat yang beriman kepada Allah, iaitu sistem syura. Rebut syura ataupun Islam menggalakkan syura, banyak kecek, banyak mesyuarat dalam masyarakat. Sama ada mula dengan masyarakat keluarga kita sendiri, masyarakat rumah tangga, masyarakat kampung dan juga negara sebagainya. Kita kadang-kadang terlalu majunya ekonomi sekarang, ada masa nak kecek dengan ahli keluarga sendiri. Bahkan di masa yang sama, kita diganti benda-benda yang alat-alat kemajuan untuk kecek dengan ahli-ahli keluarga. Seorang ayah boleh cek, ya tak salah tuan-tuan. Tapi apakah lebih baik kita ambil, jadikan satu majlis yang digalakkan oleh Nabi kita SAW, iaitu majlis mesyuarat. Walaupun benda tu kita pandang remeh dan lekeh di kacamata kita, tapi Nabi SAW pasti sekali memberi kepentingan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memberi kepentingan tentang syura ini sendiri. Rebut mesyuarat, banyak kecek, banyak sorak dalam masyarakat kita. Jangan ambil pendapat kita pergi pakar dengan orang ramai tanpa tanya apakah perasaan orang ramai. Jangan seorang ayah ambil keputusan ayah pergi pakar dengan anak tanpa mesyuarat dengan anak, puas hati kata puas hati. Jangan ambil pengalaman ataupun kepakaran seorang ibu pergi pakar dengan anak tanpa tanya apa-apa sampai anak tu punah, seperti mana berlakunya 2-3 hari yang lepas. Saya yakin berbak ibu bapa ada berbak yang penuh-penuh untuk nak bertanggungjawab apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Maka sistem syura ini patut dikembalikan semula, mengingatkan semula dalam masyarakat itu, bermula dengan keluarga dan juga lain-lain lagi. Allah Subhanahu wa taala sebut wa amruhum syura bainahum, di antara. Dan dalam Al-Quran sendiri betapa pentingnya syura itu sendiri. Mesyuarat, banyak kecek, banyak kira, banyak cakap di kalangan kita. Sehingga dalam Al-Quran ada satu surah yang bernama surah Asy-Syura. Itu penting. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut tentang wa amruhum syura bainahum itu dalam surah Asy-Syura inilah. Allah sebut yang memberi maksud, jalankanlah syura di kalangan kamu.
Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau kita lihat dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan ahli-ahli isteri dia, anak-anak dia, juga para sahabat, satu keputusan yang nak keluar daripada mulut Nabi akan keluar kecuali lepas sistem syura itu sendiri. Satu ketika sebelum berlakunya peperangan Badar, Nabi SAW nak perang Badar, yang mana musyrikin Mekah nak mari serang Islam, yang mana peristiwa ini berlaku di Badar. Sebelum nak perang, Nabi tanya, ayyuhan nas usyiru alayya, hei manusia, bagi pendapatmu padaku, bagikan idea-ideamu kepada aku, bagikanlah pendapat-pendapat baru-baru kepada aku. Mudah kita nak buat siapa yang lebih awal dan berjaya dalam peperangan itu. Apakah berlaku dalam perang Badar, wahai muslimin? Perang Badar itu mengeluarkan natijah yang baik melalui sistem syura itu sendiri. Begitu juga Nabi SAW, selepas syura, selepas perang, Nabi ada juga tanya pendapat para sahabat untuk nak membagikan harta-harta rampasan. Di masa yang sama berlaku juga syura sebelum peperangan Uhud. Perang Uhud pada tahun selepas itu, Nabi SAW tanya pendapat-pendapat para sahabat sebelum nak pergi perang. Itu tanda, kata Nabi, kepentingan pendapat-pendapat yang ramai pada Nabi kita SAW. Walaupun dalam peperangan Uhud itu sangat dahsyat dan pedih natijah dia, tapi akhir sekali Allah redha natijah itu. Itu yang penting. Nabi sebut di kalangan para sahabat dan bagi semangat tentang natijah yang berlaku itu. Di masa yang sama, sebelum berlaku juga peperangan Khandaq, Nabi SAW kita buka peluang untuk sahabat kecek syura di kalangan mereka, sehingga berlaku sistem dan juga satu nizam perang baru di zaman Nabi kita SAW, iaitu gali parit, yang mana idea itu dapat daripada Salman Al-Farisi. Kita boleh lihat kata pentingnya syura tadi di kalangan apa yang kita dapat, itu dapat idea-idea yang baru. Kita kadang-kadang dia perhati kita seorang yang lebih. Tapi apabila kita tukar pendapat dengan orang-orang yang lain, kita akan tahu kita kadang-kadang tak lebih pun di kalangan mereka. Bahkan pendapat-pendapat yang lain lebih pada kita. Itulah sistem yang Nabi kita SAW rayak kepada kita. Bahkan Nabi SAW juga banyak sikit sejarah Nabi munasabah bulan ini, bulan Rabiul Awal, yang mana bukan hanya bulan yang kita sayang Nabi, tapi tiap-tiap bulan kita disuruh sepanjang hayat kita sayang Nabi. Dan saya nak terangkan betapa pentingnya syura itu sendiri. Di antaranya sebelum Nabi nak hijrah pergi kepada Madinah, Nabi SAW pernah panggil 2 kali ahli-ahli penduduk Madinah, iaitu Ansar, mari buat pengusyuran, mari tukar pendapat-pendapat untuk meyakinkan keselamatan para sahabat juga Nabi sendiri selepas Nabi hijrah, iaitu penyajian di Aqabah. Itu tanda kata Nabi SAW sangat memberi kepentingan kepada syura ataupun musyawarah. Kita lihat di masa sekarang, suasana kita sekarang, apakah kita masih memberi kepentingan tentang sistem syura? Saya pernah dengar satu orang ayah yang dia raya, Ustaz, loni ni saya boleh duduk makan nasi dengan anak satu hidayah sekalipun tak apa wujud. Betapa dahsyatnya kita masyarakat keluarga kita. Sehingga kadang-kadang tak ada masa nak kecek dengan ahli keluarga. Tak ada masa nak buat mesyuarat di kalangan ahli keluarga. Asalkan nak tanya hal agama, hal-hal lain pun tak ada kita. Bukan hak agama, kita patut utamakan mesyuarat di kalangan kita. Cuba kita tanya kita sendiri, wahai ahli-ahli, pemimpin keluarga. Dalam seminggu ataupun dalam hari, ada tidak kita kecek mesyuarat tentang agama dengan ahli-ahli keluarga kita? Pernah kita tanya tentang kejayaan anak kita tentang ahli-ahli agama? Kadang-kadang tak ada. Seorang ayah keluar, anak tidur dan balik anak tidur. Seorang mak keluar kerja, anak tidur dan balik anak tidur. Sehingga anak diserah kepada masyarakat orang-orang lain. Sehingga keluarnya natijah seperti mana berlaku di zaman sekarang. Maka akhir sekali khutbah saya pada yang pertama hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan beri kepentingan tentang sistem syura yang digalakkan oleh Nabi kita SAW. Dan kita banyakkan kecek dan juga mesyuarat dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi kita umat akhir zaman ini, kau lebih kena banyak kecek, tuan-tuan. Ada setengah orang yang banyak tanda-tanda lebih pada kecek.
Sedangkan Nabi kita SAW banyak mesyuarat, banyak kecek untuk cari natijah yang penting. Dan akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri jamin natijah yang keluar pada mesyuarat itu sendiri. Seperti mana Allah sebut, wasyawiruhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hei manusia, banyaklah mesyuarat di kalangan kamu, dan selepas mesyuarat itu, natijah yang boleh daripada mesyuarat itu, fa iza azamta, banyak kita kena harap dengan Allah, dengan penuh dengan harapan. Jangan kita semata-mata tawakal tanpa mesyuarat, tanpa perancangan apa-apa dalam hidup kita. Bahkan ini juga, cara ini juga kita menjadi hamba-hamba yang sangat rugi. Sebab apa? Banyak tawakal tapi tak ada banyak mesyuarat dan kecek tanya pendapat-pendapat yang lain. Maka khutbah yang pertama insya-Allah saya mengakhiri dengan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin muslimin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sekali lagi saya ingin wasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa yang sama kita juga disuruh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadi hamba yang sentiasa menjadi hamba yang banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi terima kasih di atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang mana kita tak dapat nak bilih, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita nak bilih nikmat Allah itu, nescaya tak cukup dan tak pandai masa untuk nak kita nilai itu. Dalam sehidup sehari kita celak mata tuan-tuan pada tiap-tiap hari. Kita tak ada masa nak terima kasih sejak hujung kepala sampai hujung kaki tentang nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ramai di kalangan manusia yang mari mata dia sihat lagi hari ini, mata dia merah dan sakit. Ramai mari kaki setengah orang tu sihat lagi, mari jalan hungar dia tiba-tiba gelecoh hari ini, tak boleh jalan, tak boleh apa. Tak cukup kita nak terima kasih kepada Allah. Tapi itulah kewajipan kita tuan-tuan, untuk kita terima kasih kepada Allah. Hanya kita sedar kata kita hamba Allah dan sentiasa melafazkan alhamdulillah, tanda kata kita syukur kepada Allah. Sikit sebanyak sebagai penutup dan juga mengakhiri khutbah saya hari ini. Marilah kita sama-sama menjalankan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan, menghidupkan, meraihkan sistem syura dalam kehidupan kita. Bahkan di akhir zaman ini, jangan sekali kita menjadi hamba-hamba yang umat-umat yang bergaduh dalam media sosial, gaduh kita share kita apa tanpa nyokrong apa. Dalam kehidupan kita boleh tengok seseorang yang boleh musnah kehidupan dia dengan sebab gaduh tadi. Satu keluarga boleh musnahkan sistem keluarga dia oleh satu orang dalam keluarga gaduh. Ini tanda kata pentingnya mesyuarat. Patut ada dalam kehidupan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita. Dan itulah kelebihan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi ni umat akhir yang awal sekali. Ya, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir yang awal sekali. Kita akhir dibina, dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini tuan-tuan. Sebab ada umat-umat yang dahulu sebelum kita. Tapi kita lah umat yang awal sekali masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Itu kelebihan kita. Yang kedua, contoh teladan yang Nabi bagi kepada kita, itulah kelebihan yang tak ada pada umat-umat lain. Malah kita sama-sama rasa bangga dengan kita jadi umat Nabi. Di antaranya azamnya kita waktu nak menjalankan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada banyaknya sunnah, di antaranya sistem syura atau membanyakkan jadi umat-umat yang suka mesyuarat di kalangan kita. Dan marilah kita sama-sama setawat
di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sana Allah Subhanahu wa taala sendiri dan juga para malaikat sentiasa selawat di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة